أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 3, baris yang keempat daripada atas. Surat 3 baris keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'asahullahu ta'ala binubuwwatihi wa risalatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'asahullahu ta'ala binubuwwatihi wa risalatihi. Terjemahannya, dan rahmat dan sejahtera, dan rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melantik akan dia, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan jadi nabinya, nabi bagi Allah, dan jadi rasulnya, rasul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permulaan kitab memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disusuli dengan selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian pergi kepada selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kita baca minggu lepasnya, alhamdulillahilladzi amarana bima'rifatihi wa tauhidih. Pujian-pujian itu bagi Allah yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mentauhid akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh, Allah Ta'ala memerintah akan kita mengenal akan Allah dan mentauhid akan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, maka hendaklah kamu ketahui bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ilmu tauhid, ilmu, kemudian satu laginya ma'rifah, adalah lafaz yang muradif, lafaz yang satu makna, antara mengetahui dengan mengenal satu makna. Kalau dalam pembicaraan ilmu tauhid,
Berbeza dengan mengetahui dalam ilmu fiqh, itu bicara lain. Contoh dalam ilmu fiqh, mengetahui masuk waktu sembahyang, mengetahui akan kaifiah, cara-cara sembahyang, itu di antara syarat untuk sah sembahyang. Mengetahui masuk waktu, mengetahui akan kaifiah sembahyang. Itu dalam bab fiqh mengetahui maksudnya lain. Mengetahui dalam ilmu tauhid dengan mengenal satu makna, yang mana di awal kitab Al-Misbahul Munir akan mendatangkan apa makna mengetahui dan apa makna mengenal. Yang mana mengenal akan Allah adalah permulaan yang wajib pada agama. Permulaan yang wajib pada agama, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah makna makrifah, apakah makna mengetahui yang menjadi permulaan yang wajib pada agama? Iaitu pegangan yang putus, kemudian bertepatan dengan pegangan yang sebenar. Satu laginya, pegangan yang putus tadi itu terbit daripada dalil, ada dalil sendiri, itu dipanggil makrifah, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi permulaan yang wajib pada agama. Kemudian di dalam kita mengenal akan Allah, yang menjadi permulaan yang wajib pada agama, mengetahui akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dibina atas asasnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permulaan agama mengenal akan Allah dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Yang mana permulaan agama mengenal akan Allah dan mengenal akan yang bawa kita kepada mengenal Allah. Mengenal akan Allah dan mengenal akan yang bawa kita kepada mengenal Allah. Hak permulaan agama mengenal Allah. Tapi nak mengenal Allah, kena kenal yang bawa kita kepada mengenal Allah, iaitu Rasulullah. Rasulullah lah yang bawa kita kepada mengenal Allah. Jadi permulaan agama mengenal akan Allah dan mengenal akan Rasul, yang bawa kita kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana mengenal akan Allah dan Rasul inilah mengetahui dan berpegang dengan aqaidul iman yang 50. Mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Aqaidul iman yang 50, itulah dia permulaan agama mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal akan Rasul, yang bawa kita kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi asas kepada mengenal Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal akan Allah bukan hanya mentauhidkan Allah. Mengenal akan Allah dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Secara tafsilnya 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita mengetahui dan berpegang. Salah satu daripada 20 sifat adalah sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Tetapi asas kepada mengenal Allah adalah wahdaniyah. Asas pada mengenal Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Al-Quran memerintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Al-Quran memerintah. Maka hendaklah kamu mengetahui, kamu mengenal
bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, yang dipanggil kalimatut tauhid. Jadi Allah Taala memerintah kita mengetahui dan mengenal akan Allah, yang tiada Tuhan melainkan Allah, mengenal akan Allah Tuhan yang esa. Itu asas kepada mengenal akan Allah dan mengetahui akan hukum bagi sifat-sifat Allah. Asasnya adalah wahdaniyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Ini asas dia. Ini asas kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kita bicara sifat 20, asasnya wahdaniyah. Sebagaimana kita bicara sifat Rasul, asasnya adalah amanah. Kita bicara sifat Allah 20 secara tafsil, asasnya adalah wahdaniyah. Kemudian kita bicara sifat Rasul, yang wajib bagi Rasul atas jalan tafsil 4: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tapi asasnya adalah amanah. Itu asas dia. Ismah. Lepas tu kita panggil Nabi Rasul ni maksum. Apa maksum? Ismah. Apa ismah? Amanah. Sebab apa? Sebab asas kepada sifat Rasul adalah amanah. Apabila Rasul amanah, pasti sidik. Bila Rasul amanah, pasti tabligh. Itu asasnya amanah. Bila Rasul amanah, pasti benar, pasti tidak dusta. Sebab dusta tu khianah. Bila Nabi Rasul ni amanah, pasti menyampaikan, tidak sembunyikan wahyu. Sebab sembunyikan wahyu itu khianah. Itu asas kepada bicara sifat Rasul adalah amanah. Asas pada bicara sifat Allah 20 adalah wahdaniyah. Itu asas dia. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Ini dalam kitab kita memulai dengan mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Satunya mentauhidkan Allah, satunya terpelihara daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bunyi syirik ni beratlah. Mana mensyirikkan Allah? Mensyirikkan Allah pada Tuhan, dicari Tuhan yang lain. Itu mensyirikkan Allah pada zat. Macam mana pula berpegang ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah, bertuhankan selain daripada Allah Ta'ala, mensyirikkan Allah pada zat. Itu jelas. Macam mana dengan orang yang berpegang ada perbuatan yang berlaku, perbuatan makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu pun mensyirikkan Allah pada perbuatan, mensyirikkan Allah, musyrikun dia panggil. Orang Islam tidak ada mensyirikkan Allah pada zat. Tak ada orang Islam sembah Tuhan yang lain. Tak ada orang Islam percaya selain daripada Allah ada lagi satu dua Tuhan yang lain. Tidak ada. Orang Islam tidak ada menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib ada. Dan tidak ada orang Islam yang percaya bahawa selain daripada Allah ada Tuhan yang kedua, itu tidak ada. Tetapi macam mana dengan mentauhidkan Allah pada perbuatan? Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Orangnya orang Islam tetapi tiba-tiba mensyirikkan Allah pada perbuatan, berpegang ada perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah mana? Buat langit, itu perbuatan Allah, pekerjaan Allah. Buat bumi, itu perbuatan Allah, pekerjaan Allah. Menjadikan planet-planet yang besar, yang menjalankan planet-planet yang besar adalah perbuatan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan siang, menjadikan malam, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan manusia, mematikan manusia, perbuatan dan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu, yang berlaku di muka bumi, gerak diam manusia, kesemuanya perbuatan manusia sendiri. Itu dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan, berpegang
Apa yang berlaku pada manusia ni semuanya perbuatan manusia sendiri. Apa yang berlaku kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, perbuatan makhluk tu sendiri, bukan lagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjalankan matahari, tetapi mataharilah yang menjadikan bumi ni panas. Menggerakkan matahari, Allah yang menggerakkan. Tapi menjadikan panas, matahari yang menjadikan panas. Matahari yang menjadikan pokok-pokok ni berwarna hijau. Jadi pokok-pokok ni berwarna hijau kerana cahaya matahari. Kalau pokok ni berada di tempat yang tak dapat cahaya matahari, maka pokok ni akan jadi kuning. Sebab tidak dapat cahaya matahari. Bila dapat cahaya matahari, maka pokok ni menjadi hijau. Maka mataharilah yang menghijaukan pokok, bukan lagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan. Musyrikun, ini amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana berpegang matahari yang menghijaukan pokok, yang menghidupkan pokok. Mataharilah yang memanaskan bumi, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah menggerakkan matahari. Perbuatan Allah menjadikan matahari. Jadi perbuatan Allah sebahagian, perbuatan makhluk sebahagian, itu dipanggil menduakan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Atau habis cerita. Ni hak akhir zaman sekarang. Orang Islam tidak menduakan Allah pada Tuhan, tapi menduakan Allah pada perbuatan. Ada perbuatan Allah, ada perbuatan makhluk sendiri-sendiri. Mana kalau kita gerak diam, perbuatan kita sendiri-sendiri. Tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab zahirnya begitu kan? Zahirnya gerak diam perbuatan kita. Gerak diam perbuatan kita. Kemudian apa yang kita lakukan perbuatan kita. Berpegang ke semua itu adalah perbuatan kita. Itu dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Orang ni kena jaga molek ni. Ini bicara pegangan. Ini bicara pegangan. Yang kita duk cakap sebab tak salah. Kena jagalah buat cakap tak salah. Matahari panas menyuburkan bumi. Matahari, cahaya matahari menyuburkan pokok, menghijaukan daun pokok. Cakap sebab tak salah. Itu panggil sebab musabab. Berpegang, mataharilah yang memanaskan, mataharilah yang menghijaukan. Itu orang panggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kita bayangkan bercakap seumpama tu, macam mana pokok tu nak hijau, tak dapat cahaya matahari secukupnya. Dia dapat cahaya matahari secukupnya, barulah pokok tu jadi hijau. Itu hanya cakap asbat, tak ada salah. Berpegang. Kalau berpegang, ni akidah. Berpegang, perkara berlaku bukan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Kita tanamkan kepada anak kitanya Allah Ta'ala Tuhan kita. Allah Ta'ala zat Tuhan yang wajib ada. Kita ajar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala gaib. Kita tak nampak zat Allah Ta'ala. Jadi kita tanam daripada budak-budak lagi, Allah Ta'ala Tuhan yang ada, Tuhan yang esa, Tuhan yang sedia, Tuhan yang kekal. Kita ajar anak kita berkaitan dengan zat Tuhan. Hanya Allah Ta'ala jua Tuhan kita. Kita ajar mengesakan Allah pada zat. Zat Tuhan kita, zat yang gaib. Tapi kita tanam daripada budak lagi. Tuhan kita, Tuhan yang satu, zat yang wajib ada. Kita tanam dok kepada anak kita yang berlaku kesemuanya perbuatan Tuhan yang satu. Bukan hanya ajar Allah Ta'ala jua Tuhan kita, kita kena ajar apa yang berlaku kesemuanya perbuatan Tuhan yang satu. Kita ajar Allah Ta'ala Tuhan yang satu.
zat Tuhan yang wajib ada, yang satu yang esa. Kita ajar dak Tuhan yang satu inilah yang menjadikan segala-gala perkara. Nak mengesakan, nak mensatukan pada perbuatan pula. Memang Allah zat Tuhan yang satu, tapi perbuatan daripada zat Tuhan yang satu juga mengesakan Allah pada perbuatan. Sebagaimana zat Allah gaib, perbuatan Allah pun gaib. Zat Allah yang gaib, perbuatan Allah gaib juga. Yang zahirnya perbuatan makhluk, dak perbuatan Allah gaib. Ni kena tanam molek. Nak melahirkan anak-anak kita yang mentauhidkan Allah. Anak yang mentauhidkan Allah, yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalaulah kita melahirkan anak baligh mereka dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan, walaupun zahirnya semain puasa sekalipun, beratlah kita berhadapan di padang mahsyar kerana kita tidak menunaikan kewajipan besar mengajar anak kita mengenal akan Allah dan Rasul dan mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Allah suruh kita ni mengenal akan Allah dan mentauhid akan Allah dan kitab ni. Dan Allah suruh kita juga ajar anak kita sebelum balik mengenal akan Allah dan mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba anak kita balik dalam keadaan mensyirikkan Allah pada perbuatan. Macam mana kita nak berhadapan di padang mahsyar? Kita hanya ajar Allah Tuhan yang satu, tidak ajar hanya perbuatan Allah yang satu saja yang menjadikan segala-gala. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak cerita tadi gaib, zahirnya adalah perbuatan makhluk. Zahir adalah perbuatan makhluk. Perbuatan Allah itu gaib, atau kata kena tanam molek. Ni akhir zaman orang Islam tiba-tiba mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Perbuatan Allah besar-besar. Lepas daripada tu Allah menyerah tugas pula kepada makhluk yang menjalankan perbuatan kepada makhluk. Dia perbuatan pekerjaan ni kerja Tuhan, bukan kerja makhluk. Sebab Tuhan yang amat kuasa, makhluk lemah. Tiba-tiba berpegang, jadi Tuhan pula yang amat kuasa serah tugas perbuatan dan pekerjaan kepada makhluk. Jadi begitu ke? Jadi makhluk ni jadi Tuhan juga. Sebab kerja-kerja perbuatan menjadikan semua bekas ni adalah perbuatan Tuhan. Tiba-tiba kita juga yang menjadikan perbuatan hak kecil-kecil. Perbuatan besar-besar tu perbuatan Allah lah. Tuhan jugalah jawapan dia. Tuhan yang kecil. Kalau kita Tuhan juga, sembahyang buat apa? Kita Tuhan yang kecil kena sembah Tuhan yang besar gitu. Dah kita Tuhan yang kecil dah, kena sembah Tuhan yang besar. Tuhan juga kitanya. Tak payah dah. Kecil dah kecil pun Tuhan juga. Tak payah sembah lah Tuhan yang besar. Mana ni? Nampak sujud, rokok sujud, tapi tidak mengenal akan Allah. Yang asas mengenal Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang puasa tanpa mengenal akan Allah tidak akan diterima sama sekali. Bahkan sembahyang puasa kalau berpegang dengan akidah yang kafir, sembahyang puasa tu wajib diqadakkan kembali. Kalau akidah kafir itu pegang daripada umur baligh, daripada umur baligh lah wajib diqadakkan sembahyang puasa sampailah kepada masa dia bertaubat dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi baligh dalam keadaan tidak mengenal akan Allah, dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah, mensyirikkan Allah pada perbuatan? Ibu bapa lah yang paling besar sekali kecuaian dia. Ibu bapa yang paling besar. Sebab apa? Sebab tidak ajar anak-anak mengenal akan Allah dan mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya suruh sembahyang, suruh puasa, suruh membaca Al-Quran. Comel belaka lah tu. Suruh sembahyang tu memanglah itu kewajipan besar, suruh sembahyang. Bukan suruh sembahyang saja, ajar sembahyang. Tapi yang paling besarnya ajar mengenal akan Allah
dan mentauhid akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhir zaman ni kita kena bergaluh molek. Orang Islam tiba-tiba mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Ada pula orang yang mentauhidkan Allah pada perbuatan. Orang yang mentauhidkan Allah pada perbuatan dan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba disyirikkan mudah-mudah pula. Ada dua pasang. Hak mudah-mudah mensyirikkan Allah satu. Hak mudah-mudah pula mensyirikkan akan orang yang mentauhidkan Allah, mensyirikkan akan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya tidak rasa di hati akan perbuatan Allah, syirik. Hanya tak hadir di hati akan perbuatan Allah, syirik. Ni satu hal. Tak rasa di hati. Tak rasa kekuasaan Allah. Kita rasa kekuasaan kita. Memang kita rasa kekuasaan kita. Gerak diam ni kerana kita bertenaga. Time kita tak ada tenaga, tak boleh nak pergi ke mana-mana. Kerana kita rasa sedap tubuh, kita rasa bertenaga, kita rasa sihat. Lepas tu kita boleh bergerak, kita boleh mari masjid, kita boleh ke mana-mana. Sebab kita rasa kita bertenaga. Rasa kita bertenaga, syirik kepada Allah pula dah. Ni hak pasal karut pasal ni pula. Memang kita rasa kita yang memilih, kita yang melakukan, kerana kita yang bertenaga. Tapi pegangan kita kesemua tu datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita rasa kekuasaan kita, tak ada salah. Kita berpegang kekuasaan Allah, tapi kita rasa di hati adalah kekuasaan kita. Pilihan kita ada salah tu. Lepas tu tadi nak buang rasa tu. Kena hilangkan rasa kuasa diri, kena hilangkan rasa pilihan diri, kena hilangkan rasa wujud diri. Apa benda nak cerita sebenarnya? So hilangkan. Nak hilangkan macam mana? Ni Allah yang fanakan, bukan kita yang hilangkan. So hilangkan. Akhirnya jadi khoya, keluarlah perkataan macam-macam. Sebab apa? Khoya dah nak fanatkan diri, nak hilangkan kuasa dia, akhirnya jadi khoya. Bila khoya ditipu oleh syaitan, diresak oleh jin. Ni. Mari mana? Mari daripada khoya. Sebab apa? Dia nak menghilangkan ni. Syarat tidak menyuruh seumpama tu. Kita berpegang sahaja, tapi memang rasa memang kita. Percakapan memang kita. Percakapan memang kita. Waktu aku. Kalau aku tak ada, tak jadi khija. Contohnya lah. Kalau tak ada kita, tak ada khija. Cakap gitu, itu syirik yang paling besar dalam rakaman. Allah kata. Dah dicakap gitu, dia cakap. Lepas tu dia sombong. Sombong tu kes lain. Tu dosa-dosa maksiat batin. Lepas tu sifat mazmah tu bicara lain. Ini bicara berakidah ni. Kalau tak ada aku, tak ada khija. Itu hanya asbab. Biasalah. Kalau tak ada mak ayah di rumah ke, kata kan mak kita tinggal di mana-mana. Kalau tak ada mak, gak sehari tak ada mak. Kau calanan lalu dah. Apa benda tu? Sama je. Syirik gitu. You berhukum syirik yang besar. Itu dalam ceramah. Orang ada title belaka tu. Orang ada title belaka. Kesalahan-kesalahan pengajaran cukup banyak. Cuma terkadang terselah satu-satu pengajaran yang salah. Satu je ke salah, banyak dah salahnya. Tapi orang ramai tidak menyedari kesalahan yang nyata sangat. Walau orang ramai menyedari hanya itu satu kesalahan. Banyak kesalahan yang berlaku dalam bab akidah. Tapi kenapa tidak orang tak sedar? Sebab orang tidak menyedari pun. Orang tidak menyedari. Jadi mudah-mudah pula menafikan iman, menafikan ini tauhid seseorang. Apa peringkat nak merasakan wujud Allah, wujud kita, wujud Allah biar sekali. Dia nak supaya jadi ittihad, hulul. Itu auto kafir begitu tu. Pada ni.
Tu kena jaga hak sekarang ni pula. Hak peseng yang mudah pula mensyirikkan orang beriman, bawa fahaman-fahaman yang terpesong, bukan jalanan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bapa kena anggap, kena rasa segala-galanya Allah Ta'ala. Kita hati orang awam. Hati orang awam begitulah. Kita rasa kuasa diri, tapi pegangan tetap mentauhidkan Allah pada perbuatan. Jadi sekarang ni dia telajak dua belah. Hak mensyirikkan betul-betul satu. Yang mudah pula mensyirikkan orang yang mentauhidkan Allah satu. Dia dua belah. Kita dulu kok Qadariyah Jabariyah. Tu dua belah juga tu. Satu Qadariyah, satu Jabariyah. Tu apa panggil tu? Ekstrim. Apa? Ekstrim kanan, ekstrim kiri ke panggil? Haluan kanan, haluan kiri ke apa? Ekstrim, ekstrim. Dia melampau sebelah, melampau sebelah. Qadariyah, dia terlampau, telajak. Jabariyah, Qadariyah melampau. Jabariyah melampau hala ke terundu. Dia gitu. Panggil apa tu? Haluan kanan, haluan kiri ke apa? Dia gitu. Ada sebelah ni, ada sebelah ni. Samalah sekarang ni. Hak benda-benda mensyirikkan Allah satu, yang mudah-mudah mensyirikkan orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala satu. Dia pasang gitu. Hak ni hak akak sungguh-sungguh, hak ni hak jatuh sungguh-sungguh. Jadi dua pasang. Lepas tu kita macam mana? Sabar, tengok, molek, jangan cepat. Jangan cepat. Ni kadang-kadang saya terpandang juga, hak biasa mengikut rakaman live FB, hak ikut okular saya ni, ada juga cepat je. Cepat. Cepat nak mengangkat seseorang dan cepat nak menjatuhkan seseorang. Tidak adalah manusia yang paling tawaduk. Apa tu? Inilah manusia yang paling takabur. Cepatnya nak tawadukkan orang, cepatnya nak kata orang takabur. Jangan. Saya biasa dalam Quran, saya peringat sangat, FB, WhatsApp, tangan jaga molek, jangan cepat. Tangan jaga molek, jangan cepat. Pesan sama dah. Tapi kadang-kadang orang apa dalam FB tu apa? Regular ke apa? Regular ke apa? Regular. Orang apa? Saya tengok dalam FB, hak mana hak ada semua. Abang panggil apa? Regular gitulah maknanya. Cepat juga dianya. Sabar. Cepat nak mengangkat, nak menyanjung. Ini manusia yang tawaduk. Tak, sabar dulu. Sebaliknya, ini manusia yang takabur. Sabar dulu. Jangan cepat-cepat sangat. Dia tadilah hak pesen terlampau cepat untuk memuja-muja, untuk mengagung-agung. Ada yang terlampau cepat untuk menghukum. Jelas tak jelas, nak jatuh lalu dah. Sabar, jangan cepat nak jatuh. Benda tak jelas. Hak nak mengangkat mengagung, sabar, jangan nak cepat gitu. Ingat sok mudah tu. Tangan jaga molek Nabi WhatsApp. Jangan mudah-mudah nak mengagung, nak apa, jangan. Tengok molek. Tengok molek. Apa sebenarnya yang berlaku? Ada kesilapan. Manusia memang tak lepas ada kesilapan. Tapi kesilapan yang macam mana? Hanya satu kesilapan. Satu sahaja. Maknanya kita tak kemah dalam bab pegangan. Bagai-bagai kesilapan dalam bab pegangannya. Itu kata kena sabar. Jangan cepat nak memuja, nak mengagung, nak mengangkat. Biar dulu, biar. Tak apa. Kita lambat pun tak apa. Tunggu, tengok macam mana. Gitulah. Dia gitu. Dia sekarang ni, satu golongannya memang jelas. Bukan berpegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu golongannya mengagungkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengagungkan kaedah sebab 20. Tapi tak pun sebenarnya. Lepas tu kita orang belajar, sabar. Kita belajar sabar. Terkemah molek mana akidah yang sebenar, jelas kita akidah yang terpesong. Ni duk sebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia pun tak jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah macam mana. Akidah terpesong. Kalau terpesong pun tidak sedar kawan tu terpesong. Sebab apa? Hanya bercerita semangat. Kita kena mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kena mempertahankan kaedah sifat 20. Cerita saja. Lepas tu tauhid sifat 20, hafal je.
Lepas tu zikir-zikir kadang 10 masuk dalam hati. Oh gitu kadang 20. Kita kadang 20 ni kena pergi molek satu-satu. Mana kita bagai kita belajar. Ikut FB apa semua jaga molek. Jaga molek. Jangan cepat. Kena berhati-hati. Nak menulis nak apa kena berhati-hati. Cepat sangat nak mengagungkan, nak memuja, nak apa. Jadi ada cepat sebelah nak memuja, cepat sebelah nak menjatuhkan. Dia dua belah. Dia ada kanan ada kiri gitulah. Jadi ada golongan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, ada golongan yang mudah-mudah mensyirikkan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tauhid adalah rasa kuasa Allah, baru tauhid. Rasa pilihan Allah, baru tauhid. Rasa kuasa kita syirik, bukan ngaji tauhid. Oh kata. Dan ni kata kena jaga molek. Tapi bawa kaedah sifat 20 juga. Ke sana kemari kaedah sifat 20. Tapi bukan jalanan kaedah sifat 20 yang sebenar. Kita ngaji molek biar betul-betul kita ni orang yang mengenal akan Allah dan Rasul, mereka yang mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50 secara tafsir, secara terperinci. Asas kepada mengenal Allah sifat 20 adalah mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alhamdulillah tu sendiri pun adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tu. Alhamdulillahilladzi amarana bima'rifatihi wa tauhidih. Alhamdulillah. Segala pujian-pujian bagi Allah. Alhamdulillah tu sendiri adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa kau pujian-pujian, sekalian pujian tertentu bagi Allah, milik bagi Allah, mustahak bagi Allah? Sebab apa? Sebab kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dah baca Fatihah tu. Kalau mazhab yang mana bismillahirrahmanirrahim bukan ayat yang pertama bagi suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin lah ayat yang pertama. Kita mazhab Syafi'i, alhamdulillahirabbil alamin tu ayat yang kedua. Tetapi bismillahirrahmanirrahim sendiri ada makna isyari dia. Kenapa dimulakan dengan bismillah? Dia ada tafsir isyari, isyarat. Dimulakan dengan bismillah dengan makna bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Dengan akulah Tuhan kata, ni telah ada barang yang ada, dan dengan akulah Tuhan kata lagi akan ada barang yang lagi akan ada. Sebab apa? Hak Tuhan belaka. Kesemuanya perbuatan Allah. Itu bismillah, bismillah, bismillah tu. Sebab apa? Sebab kesemuanya datang daripada perbuatan Allah. Hak telah berlaku, perbuatan Allah. Hak lagi akan berlaku, perbuatan Allah. Yang akan berlaku di hari akhir syurga neraka, perbuatan Allah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian susuli dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian tertentu bagi Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mana? Rabbil alamin, Tuan. Bagi sekian Allah Tuan. Apa dia asas pada tauhid rububiyah? Mengesakan Allah pada perbuatan. Apa asas tauhid uluhiyah? Asasnya adalah wahdaniyah, keesaan pada zat, sifat dan perbuatan. Ada ni. Tauhid uluhiyahnya istighna dan iftikar. Apa asas istighna'nya? Allah terkaya dengan mana semua hak dia belaka. Allah menjadikan makhluk, tiba-tiba Allah perlu pada makhluk yang menguruskan diri sendiri. Mana Allah tidak terkaya sebab Allah perlu pada makhluk untuk mentadbir makhluk sendiri. Tidak istighna seumpama tu.
Dan makhluk sini tidak akan iftikar kepada Allah. Sebab makhluk berperanan mutlak sendiri, bukan Allah Ta'ala. Maka makhluk tidak iftikar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lucu tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kalau mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Sebab itulah tapi pandangan jumhur ulama, la ilaha illallah lah selebih-lebih zikir. Afdalu zikri la ilaha illallah. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia nak tahlil, biasa dengar tak dia baca afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Biasa tak? Tok Syekh tahlil itulah, dia nak tahlil afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bisa dengar? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Waktu direka cipta tu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat Quran saya baca tadi, ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah, itu ayat Quran. Di depan apa dia? Afdalu zikri, itu hadis Nabi. Afdalu zikri itu hadis Nabi. Tapi dia afdalu zikri fa'lam. Jadi tu panggil apa? Dia reka cipta. Potong separuh, lepas tu ambil lain pula separuh. Hadis Nabi macam mana? Hadis Nabinya afdalu zikri la ilaha illallah. Ayat Al-Qurannya fa'lam annahu la ilaha illallah. Lepas tu dia ambil awal hadis afdalu zikri. Lepas tu fa'lam, tak ikut Quran pula. Dia panggil dia reka cipta tu. Dia afdalu zikri la ilaha illallah, cukuplah. Selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Itu pandangan kebanyakan ulama lah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata adalah la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dengan la ilaha, dan saya masuk syurga. La ilaha illallah serta mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Barulah ada la ilaha illallah. Itulah selebih-lebih zikir. Tapi ada pandangan menyatakan bahawa lebih alhamdulillah lagi daripada la ilaha illallah. Bukan alhamdulillah, masih lagi diucapkan oleh ahli syurga. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli syurga masih lagi mengucap alhamdulillah, masih lagi mensyukuri akan nikmat Allah. Dalam syurga tak ada dah zuhud. Dalam syurga tak ada dah zuhud, tak ada dah. Dalam syurga tak ada dah tawakul, tak ada dah dalam syurganya. Tapi alhamdulillah masih lagi ada dalam syurga. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kesudahan seruan ahli syurga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setengah ulama menyatakan lebih besar alhamdulillah daripada la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah. Sebaliknya alhamdulillah mentauhidkan Allah serta memuji akan Allah. Di situ. Jadi la ilaha illallah mentauhidkan Allah. Alhamdulillah mentauhidkan Allah serta memuji akan Allah. Itu setengah pandangan lah.
Tapi pandangan kebanyakan ulama, selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Tapi nak cerita kedudukan alhamdulillah ni adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Mentauhidkan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Dalam kitab kita ni, alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidih. Dimulai dengan alhamdulillah. Jadi bab mengenal akan Allah, makrifah permulaan agama, bab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu kena kejap molek, kena mantap molek akhir zaman. Kena kejap dalam bab mengenal akan Allah, mengenal akan Allah dan Rasul dengan bahawa mengetahui dan berpegang aqaidul iman yang 50 secara tafsil molek. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kena tafsir halusi molek. Macam mana dengan ayat-ayat yang mutasyabihah, kemah molek. Hak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, pergi kepada wahdaniyah, kena perhalusi molek. Qudrah, iradah, ilmu, kena perhalusi molek. Kena perhalusi molek situnya. Secara tafsir aqaidul iman yang 50 yang menjadi permulaan yang wajib pada agama, mengenal akan Allah dan mengenal akan Rasul. Rasul yang bawa kita kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal akan Allah dibina atas asasnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab kita ni mulai dengan mengenal akan dia akan Allah dan mentauhid akan dia akan Allah. Mengenal akan Allah ni umum, mengetahui dan berpegang secara tafsir 20 sifat. Mentauhidkan Allah menjadi asas kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mentauhidkan Allah tidak dinama mengenal akan Allah. Orang yang tidak mengenal akan Allah permulaan agama, sampai puasa sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara mengenal makrifah ammah lah, makrifah permulaan agama. Adapun makrifah khasah itu bicara bab maqam aulia, itu bicara lain. Bila wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'asahu Allahu ta'ala binubuwatihi wa risalatih. Terjemahan dia, dan rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab-kitab Jawi ni dia pakai sebagaimana hak asal hak Arab. Terjemah macam hak asal juga. Terjemah macam asal je. Jumlah tu jumlah mubtada khabar, dia terjemah secara mubtada khabar. Dia taklah kata terjemah kepada maksud yang sebenar. Apa dia wassalatu wassalamu tu? Bermula rahmat dan kesejahteraan. Itu pada lafaz. Pada makna dia apa? Pada makna dia, ya Allah, berilah kerahmatan dan kesejahteraan. Tapi kitab Jawi ni dia pakai kaedah Arab juga lah. Dan rahmat tu terjemahan pada kata selawat. Selawat ni adalah ar-rahmatu al-makrunatu bit-ta'zim. Itu selawat. Rahmat yang disertakan dengan membesar, itu dia panggil selawat. Terjemah dengan rahmat. Tapi di sini maksudnya adalah doa. Sama dengan selawat kitanya Allahumma salli wa sallim. Di sini selawat dengan wassalatu wassalamu, jumlah ismiyah. Terkadang kita berselawat dengan jumlah fi'liyah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita terkadang kita selawat dengan wassalatu wassalamu. Terkadang kita selawat dengan wasallallah. Kita biasanya kalau kita berdoa, kita disunatkan memulai alhamdulillah dan selawat.
Kita akhir pula dengan alhamdulillah dan selawat. Itu disunatkan dalam kita berdoa. Tapi biasanya kita kalau selawat, di awal doa kita selawat dengan wassalatu wassalamu. Kalau selawat di hujung doa barulah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu biasa kita di hujung doa. Di awal kita biasa selawat dengan wassalatu wassalamu. Di hujung doa wassallallahu. Dia wassalatu wassalamu bermula rahmat dan sejahtera. Itu cerita dia panggil. Wassallallahu dan telah memberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Cerita juga. Kita diperintah doakan kerahmatan dan kesejahteraan, bukan cerita. Sebab pada hakikatnya Tuhan telah mengurniakan kerahmatan dan kesejahteraan ke atas Nabi kita. Cerita, kita diminta disuruh berdoa. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itulah hari Jumaat tu. Hari Jumaat kan Tok Khatib biasa pesan, didatangkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu. Tu Quran perintah. Tapi hak tukang dengar tu orang beriman belaka. Tapi seorang pun tak selawat, ikut perintah Al-Quran. Quran perintah selawat, kita selawatlah sepatah. Sunat seumpama tu. Quran perintah sallu, kita pun klik. Ya. Nak kata tak faham makna, Tok Khatib terjemah, bukan baca Al-Quran saja. Kan Tok Khatib baca Al-Quran serta Tok Khatib terjemah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Ada tak orang selawat? Senyap je. Selawat lah. Quran perintah tu kan. Ke mana? Senyap je, tak selawat. Orang beriman belaka tu kan. Quran perintah pada orang beriman kan. Tak ada selawat pun. Selawat sekali. Tapi nak ceritanya Quran perintah kita doakan kerahmatan. Tuhan perintah kita doakan kesejahteraan ke atas Nabi SAW. Bukan cerita. Kalau doa kena selawat Allahumma sallilah. Hak selawat di hujung, selawat hak rukun semayang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Tu baru doa sungguh. Allahumma salli, ya Allah berilah kerahmatan serta membesar. Tu baru doa sungguh dah. Wassalatu wassalamu bermula kerahmatan dan kesejahteraan. Tak ada mitok situ. Wassallallahu dan telah beri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun cerita juga, tapi makna dia sama je. Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Doaiyah maknan. Dari segi lafaz tu cerita, tetapi dari segi maknanya adalah doa. Sebab tu apabila tu imam berdoa wassalatu wassalamu, kita amin lalu dah lah. Tapi bukan amin di wassalatu wassalamu tu di hujung dia tu kan. Wassalatu wassalamu ala di awal doa dia tu. Kita pun amin. Tak ada amin situ. Allahumma. Apa amin? Dah tu imam kata, tu imam hak doa tu lah. Dimula dengan alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalam. Tu kan dia dimulakan. Ada tak amin? Tak ada amin. Lepas tu bila amin, Allahumma baru amin. Tu doa situ kan pada amin. Cuma mujurnya hak belakang tu ada tau. Kalau selawat belakang wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amin. Tu ada. Kita ada kau. Hujung tu ada lah tau. Kita ada Yang awal memang tak ada. Kenapa tak amin kan? Itu doa. Wassalatu wassalamu tu doa. Kita amin kau tu dahulu. Kemudian tu imam pun Allahumma, kita amin waktu pula. Mana? Kita ingat ke macam cerita gitu je tau. Wassalatu wassalamu bermula rahmat dan kesejahteraan. Tak? Itu adalah doa.
Kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan kerahmatan dan kesetaraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam kunut kita, tapi itu bukan kunut, itu selawat. Wasallallahu tu bukan kunut. Wasallallahu tu selawat selepas kunut. Tapi kita panggil kunut sampai ke habis. Dia kunut ni sampai ke astaghfiruka wa atubu ilaik, tu saja kunut. Wasallallahu bukan kunut. Itu selawat selepas kunut. Ada ni. Tapi kita pakai satu kunut dah. Macam ginilah, macam orang kita kan. Antara tasyahud dengan selawat dia sekali. Tasyahud dengan selawat sekali. Tasyahud sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bukan tasyahud. Itu kalau tasyahud awal itu sunat ab'ad yang asing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas tasyahud akhir itu rukun qauli yang asing. Cuma kita ni kita bilang tasyahud sampai ke sampai ke Hamidun Majid pun tak tahu tau. Ini cerita dia temuduga jadi tu imam ke gitulah. Jadi penemuduga suruh dia baca tasyahud. Dia baca sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, sungguh dia buat lebih ya. Yang penemuduga suruh baca tasyahud, dia buat lebih. Penemuduga pun tanda tak kenal. Orang rasa baca tasyahud sudahlah. Dia tanda pakah tu. Lepas tu kalau banyak pakah tak luluh lah. Tapi tak kan tu salah satu tak luluh bukan. Tapi ada ni. Berapa orang nak pakah maka tak luluh, mungkin ada lah. Berapa? Penemuduga suruh baca tasyahud, bukan penemuduga suruh baca tasyahud dan selawat. Barulah kita perhabis di selawat. Tasyahud lain, selawat lain. Kalau tasyahud awal sunat ab'ad, selawat sunat ab'ad yang lain. Kunut sunat ab'ad, wasallallahu sunat ab'ad yang lain. Tapi kita panggil kunut sampai ke akhir. Dia wasallallahu itu ni selawat selepas dia kunut tu imam disunat kuat semula. Sebab apa? Doa. Allahumma hdina fi man hadait. Imam pun kuat, makmum pun amin. Lepas tu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu bukan doa, itu sanad pujian. Di situ ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Satu pandangan di situ imam perlahankan, satu pandangan kuat juga. Almarhum untuk saya dibaca kuat situ. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Baca kuat, dia tak baca perlahan. Itu satu pandangan, tak ada masalah tu. Kita nak baca perlahan jelah. Tapi kalau tu imam baca kuat, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita bukan amin kan? Itu bukan doa. Macam mana? Kalau kita berbetulan dengan tu imam, Allahumma hdina fi man hadait, itu biasalah baca kuat. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dia baca kuat juga. Satu pandangan kita baca sama walaupun dia baca kuat. Tapi amin tidak ada di situ. Kalau kita tak baca, kita jawab dengan asyhad, aku naik saksi. Dah, bukan amin. Amin ni dengan mana istajib doa ana tu amin. Perkenan oleh kamu akan doa kami. Fa innaka taqdi, bukan doa. Kenapa kita nak amin? Kita sebut dengan asyhad, aku naik saksi. Itu je. Ataupun kita baca sendiri, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tapi biasa tu imam akan perlahan di situ. Tapi wasallallahu tu imam kena kuat semula. Sebab apa? Situ doa. Tu imam pun wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita pun amin. Dia kena gitu. Sebab apa? Sebab wasallallahu, walaupun ayat berbentuk cerita tapi maknanya adalah doa. Macam di sinilah. Wassalatu wassalamu bermula kerahmatan dan kesejahteraan. Itu berbentuk cerita tapi dengan makna ya Allah berilah rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kita, sayyidina, penghulu kita, ikutan kita,
pemimpin kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melantik akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dengan jadi nabinya dan jadi rasulnya, digunakan dengan pangkat nubuwah, pangkat kenabian. Nubuwah tu pangkat, sifat. Nabi tu orang. Nubuwah tu pangkat. Nabi tu zat yang jadi nabi. Nabi zat yang bersifat dengan nubuwah. Nubuwah tu kenabian. Dan risalah kerasulan. Rasul zat yang bersifat dengan sifat kerasulan. Itu rasul. Sebab dalam Arab tu kan, binubuwatihi wa risalatihi, dengan nubuwah, dengan kenabian, wa risalati, dan dengan kerasulan. Zat yang ada sifat nubuwah dipanggil nabiyun. Zat yang ada sifat risalah dipanggil rasulun. Jadi Nabi SAW, Allah Ta'ala bangkitkan, Allah Ta'ala lantik dengan kenabian dan kerasulan. Wa ala alihi wa ashabihi allazina yuharriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dini. Wa i'la'i, lam alif kemudian hamzah selepas daripada tu. Wa i'la'i dini. Wa i'la'i dini, meninggikan akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.